Selamat sejahtera kepada jiwa manusia dan rekan-rekan semua. Di hari saya ingin membentangkan tajuk pembentangan saya yaitu Dasar Wanita Negara. Pengenalan mulai diperkenalkan pada tahun 1989, diwujudkan untuk membuktikan kaum wanita berpotensi bersama-sama kaum lelaki dalam memajukan negara, dapat memberi panduan dan hala tuju dalam merancang pembangunan negara. Seterusnya, rasional, melibatkan wanita dalam proses pembangunan. Yang kedua, membantu wanita melibatkan diri dalam sosial dan ekonomi utama. Yang ketiga, memberi wanita panduan dan arah haluan supaya kepentingan dan penyertaan wanita tidak terabai. Seterusnya, objektif. Yang pertama, meningkatkan penyertaan dan peranan aktif wanita, keluarga, dan masyarakat sebagai penyumbang dan penerima faedah pembangunan negara. Yang kedua, memelihara hak-hak kepentingan wanita, keluarga, dan masyarakat dengan adil dan saksama tanpa unsur diskriminasi. Yang ketiga, memperluaskan peluang yang saksama kepada wanita dan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Yang keempat, memantapkan institusi keluarga. Yang terakhir, memastikan sistem penyampaian dan sokongan yang cekap dan berkesan. Seterusnya, strategi. Yang pertama, mengharus perdanakan perspektif gender dalam pengembangan dasar dan perundangan, perencanaan pelaksanaan, dan penilaian program, proyek, dan penyediaan budget untuk pembangunan. Yang kedua, meningkatkan komitmen di kalangan badan eksekutif, badan perundangan, dan badan kehakiman, termasuk pengembangan dasar, pembuat keputusan, dan pihak penguatkuasa di sektor awam dan swasta, serta masyarakat sipil bagi menghormati dan memelihara martabat wanita. Yang ketiga, mengkaji semula undang-undang dan peraturan sedia ada dan mengubah perundangan dan peraturan baru bagi menjamin tiada diskriminasi berasaskan gender, perlindungan keselamatan hak-hak dan maruah wanita terpelihara, dan mengambil langkah-langkah supaya penguatkuasa undang-undang berkesan. Yang keempat, menjalankan penyelidikan mengenai aspek gender bagi menjana pendekatan inovatif dan kreatif dalam pengembangan dasar dan perencanaan serta pelaksanaan program. Yang kelima, melaksanakan sepenuhnya pengumpulan, penganalisisan, dan pengaplikasian data dan maklumat oleh agensi-agensi kerajaan, pihak swasta, dan penubuhan bukan kerajaan mengikut pecahan jantina untuk tujuan perancangan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian program. Yang keenam, meningkatkan kapasiti dan keupayaan wanita dalam semua bidang bagi memastikan penglibatan mereka yang berkesan dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara, termasuk penglibatan dalam politik dan proses membuat keputusan. Yang terakhir, memperkokohkan dan meningkatkan taraf sosioekonomi wanita melalui kerjasama dan sinergi antara agensi kerajaan, sektor swasta, dan penubuhan bukan kerajaan di peringkat nasional dan antarabangsa, dan juga menambahkan serta mempelbagaikan peluang serta menggerakkan sumber maklumat dan kepakaran di kalangan wanita. Oke, di sini saya kasih sedia soalan dan jawaban. Yang pertama, bilakah dasar ini mulai diperkenalkan? Dasar ini mulai diperkenalkan pada tahun 1989. Yang kedua, definisikan ibu tunggal. Ibu tunggal ada 3 jenis, yaitu yang pertama, wanita yang merupakan ketua keluarga yang telah bercerai atau berpisah secara kekal dengan suaminya dan mempunyai anak yang belum berkawin tinggal bersamanya. Yang kedua, wanita selaku ketua keluarga dan telah berkawin namun suaminya tidak mampu bekerja, ekoran kesehatan yang tidak mengizinkan, dan terdapat anak yang belum berkawin dalam keluarganya. Dan yang ketiga, wanita ketua keluarga dan tidak pernah berkawin
dan terima kasih.